Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat lagi berhimpun ataupun kita dapat lagi bersama-sama. Mudah-mudahan dengan tazkirah ataupun peringatan bagi diri kita sesama orang Islam dapat beri manfaat sesama kita. Jadi bagaimana kita tahu kata kita telah menjalani bulan Ramadan yang mulia dengan melaksanakan sekalian hari dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan pahala ganjaran yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan dibalas di dalam dunia lagi, apatah lagi di dalam akhirat. Syawal adalah satu bulan yang mana kita penuhi dengan amal ibadat, walau bagaimanapun dengan bulan Ramadan yang telah lalu. Yang kita telah melalui bulan Ramadan bukan bermakna kata bila kita telah melalui bulan Syawal pula maka kita meninggalkan segala amalan. Jadi sebenarnya Syawal adalah satu bulan untuk membawa kepada kita kekuatan untuk mengamalkan sekalian amalan agama Allah Subhanahu taala selepas daripada bulan Ramadan, iaitu Syawal dan seterusnya pada bulan-bulan yang lain. Jadi dalam bulan Syawal ini ada amalan yang khusus yang mana Nabi SAW telah bersabda, riwayat daripada Abu Daud, Muslim, yang menerangkan bahawa kata sesiapa sahaja yang berpuasa sebulan Ramadan, man sama Ramadan summa atba'a sitta min Syawal faka'annama samud dahri. Jadi Nabi SAW telah bersabda bahawa kata siapa saja yang telah menyempurnakan sebulan bulan Ramadan kemudian mengiringi 6 hari daripada bulan Syawal dengan berpuasa seperti mana dia telah berpuasa setahun. Jadi dalam bulan Syawal ini Nabi SAW menekankan kepada kita untuk berpuasa 6 hari selepas daripada Syawal. Dan riwayat hadis yang lain, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran bahawa kata siapa saja man ja'a hasanah falahu isyru amsaliha. Siapa yang buat satu amalan kebaikan maka akan dibalas 10 amalan kebaikan. Jadi bagaimana sebulan bulan Ramadan 30 hari, sebulan maka kali dengan 10 bermakna kata 10 bulan. Dan masuknya bulan Syawal, kalau kita berpuasa 6 hari bulan Syawal bermakna kata kita berpuasa 6 bulan, 2 bulan. Bermakna kata 10 campur 2 bulan, jadi 12 bulan cukup, iaitu pahala puasa setahun kita berpuasa. Di samping itu juga, bila mana kita setelah menyempurnakan sebulan bulan Ramadan dan 6 hari dalam bulan Syawal, kemudian selepas daripada sempurnanya kita berpuasa 6 hari bulan Syawal, kebanyakan daripada tempat-tempat ada yang menyempurnakan sembahyang tasbih. Di sebelah selatan Thailand dan juga utara Malaysia dan ada juga di setengah-setengah kawasan di Indonesia. Selepas puasa 6 hari bulan Syawal, maka kebanyakan orang akan menyempurnakan ataupun melaksanakan sembahyang tasbih di hari yang ketujuh tu. Jadi di mana hari yang ketujuh ni tadi kebanyakannya sembahyang tasbih. Sebenarnya amalan ini adalah amalan yang dijadikan adat di dalam agama Islam kita, iaitu sembahyang tasbih ni tadi tidak diamalkan dalam bulan Syawal. Kerana sembahyang tasbih ni sabdaan Nabi SAW, iaitu sembahyang tasbih digalakkan supaya buat setiap hari, setiap keadaan, dan kalau bolehnya setiap hari sekali ataupun setiap bulan, setiap minggu sekali. Kemudian setiap bulan sekali. Kalau tak boleh juga, setahun sekali. Kalau tak boleh juga, seumur hidup sekali.
itu adalah dituntut oleh Nabi SAW untuk kita semayang bertasbih. Dan semayang tasbih ni tadi sebenarnya tidak digalakkan untuk semayang dengan berjemaah, semayang seorang-seorang yang terlebih afdal lagi. Tetapi apabila kita tidak mampu ataupun tidak berkuasa dengan sifat yang kekurangan dalam diri kita, sifat malas ni tadi, apabila dibuat dengan cara berjemaah, maka dibolehkan juga. Bukan makna tak boleh buat dengan cara berjemaah. Tapi apabila telah dilaksanakan dengan cara berjemaah sebagai adat setiap kali bulan Syawal selepas puasa 6, maka beramai-ramai menyempurnakan sembahyang tasbih, maka sebenarnya amalan ini sekadar adat saja. Maka adakah boleh? Maka dibolehkan dalam agama kita, mazhab Syafi'i kita. Kerana kalau kita tak melaksanakan dalam bentuk jemaah dan kita tak buat dalam bulan Syawal ni tadi, kebanyakan di dalam umat akhir zaman ni tadi memang payah untuk sembahyang tasbih. Kerana sembahyang tasbih ni dengan kaifiat dia, dengan 4 rakaat nak mencukupkan tasbih kita, iaitu 300 tasbih sempurna bagi sembahyang tasbih. Maka kebanyakan orang manusia ni tadi susah ataupun malas untuk melaksanakan. Tetapi apabila kita pakat dalam satu kampung untuk kita melaksanakan sembahyang tasbih dalam setahun ni tadi, maka ramai yang dapat boleh sembahyang meraihkan selepas 6 hari bulan Syawal berpuasa. Maka hari yang ke-7 iaitu hari buat kegembiraan, iaitu dengan sembahyang tasbih. Maka tidak ada kesalahan dalam agama kita. Kemudiannya dalam hari yang ke-7 ni, raya 6 orang panggil. Selepas daripada tu, iaitu ramai-ramai pergi ke kubur. Hari raya pertama, hari raya Aidilfitri, tak ramai yang sembahyang, tak ramai yang pergi ke kubur di kawasan-kawasan, setengah-setengah kawasan. Tetapi kebanyakannya akan pergi berziarah kepada kubur raya 6. Jadi raya 6 ni tadi bukan juga sebagai satu amalan, iaitu kita bila sampai pada hari raya ke-6, iaitu kita pergi ke kubur menziarahi ibu bapa kita, waris-waris kita yang telah meninggal. Ini bukan satu jadi amalan, tetapi sebenarnya jadi adat. Maka adat ni tadi bila kita melaksanakan ataupun kita menunaikan amalan menziarahi kuburan ni tadi, sebenarnya apabila sudah jadi adat, maka tidak ada kesalahan juga. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi dulunya melarang umat-umat iaitu menziarahi kubur, pergi kepada kubur. Tapi Nabi SAW kata sekarang, iaitu kamu boleh pergi ke kubur. Digalakkan pula untuk menziarahi kubur-kubur. Dan apabila pergi kepada kubur ni tadi, kita jangan terlupalah amalan yang kita nak bawa masuk dalam kawasan kubur, iaitu pertama sekali jangan kita duduk di atas kubur. Kalau kita masuk dalam kawasan kubur, jangan sekali-kali duduk di atas kubur. Kerana hadis Nabi SAW melarang kita duduk di atas kubur. Adapun kita mengelilingi kuburan datuk nenek kita, maka itu tak ada masalah. Dan janganlah pula kita mencabut pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Adapun tumbuh-tumbuhan yang melata, yang tumbuh sendiri, maka itu tidak ada kesalahan kalau kita mencabutnya. Kemudian kata dalam amalan di dalam Syawal tadi, bermula daripada puasa 6 hari bulan Syawal, kemudiannya kita bersembahyang tasbih, kemudiannya kita menziarahi kubur. Maka walaupun telah menjadi adat dalam Nusantara kita ini, maka tidak ada menjadi kesalahan. Tidak ada menjadi kesalahan. Tapi janganlah sampai kita memahami benda ini sebagai satu ajaran. Satu ajaran iaitu setiap orang apabila masuk bulan Syawal, maka kita puasa bulan Syawal bermula daripada 2 Syawal, sama ada kita nak senggang antara 2 deret, iaitu sampai kepada hari yang ke-7 dan kita puasa 6 hari, hari ke-8 tu kita raya, ataupun kita nak puasa 1 hari
hari kedua puasa, hari ketiga tak puasa, hari keempat puasa, yang ketiga pada 5 tak puasa, 6 puasa, senggang satu hari pun tidak apa. Tapi jangan terlepas daripada bulan Syawal. Sebab itu lafaz summa atba'ah yang Nabi SAW beritahu mengiringi selepas daripada bulan Ramadan, mengiringi selepas tu bulan Syawal, maka dibolehkan lagi dalam masa sebulan bulan Syawal dibolehkan untuk kita berpuasa 6 hari ini tadi. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang sedikit ni tadi kita dapat manfaat supaya kita faham bahawa kata sembahyang tasbih ni tadi di hari raya selepas raya 6, iaitu kebanyakannya puasa sembahyang tasbih, maka itu bukan satu amalan yang telah ditetapkan, tetapi amalan yang sebagai menjadi adat bagi Nusantara kita ni. Tetapi sebagai satu galakan, mudah-mudahan kita pakat-pakat fikir bahawa kata sekala bolehnya sembahyang tasbih ni dilakukan malam terakhir kita puasa 6. Semalam puasa 6, hari yang ke-6 tu, malam tu kita sembahyang tasbih beramai-ramai. Iaitu panggil orang-orang kampung kita di masjid kita untuk sembahyang tasbih beramai-ramai. Kemudian hari raya esoknya kita pakat kalau kata sembelih lembu, kita makan lembu. Kita semua buat hidangan untuk makan beramai-ramai, itu terlebih baik. Adapun kita lepas puasa 6, maka kemudiannya hari yang ke-8 tu kita jadikan sebagai hari raya 6, kita sembahyang tasbih di situ agak tidak elok ataupun tidak wajar lah. Sebaik-baiknya kita sembahyang malam, lepas tu esoknya kita tidak ada sembahyang lagi, hanya sekadar kita bewah ataupun kita makan beramai-ramai. Kerana apa? Kerana dalam amalan kita ni yang sahihnya, iaitu kita menturuti Nabi SAW, iaitu tidak ada sembahyang beramai-ramai melainkan sembahyang Idul Fitri, kemudiannya Idul Adha, kemudiannya sembahyang Jumaat, dan kalau berhajat kepada hujan, iaitu sembahyang istisqa. Yang selain daripada itu, maka orang panggil dia sebagai menyalahi dengan agama kita. Bukan jadi kesalahan, tetapi apabila kita memahami yang dengan sebenarnya, lebih baik kita mencari jalan penyelesaian. Mudah-mudahan sikit sebanyak Abu Tazkirah pagi ini dapat manfaat sama-sama kita. Wallahu a'lam.